Muka surat 282 insyaAllah. Muka surat 282. Jumpa 282. Surah Al-Isra. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini masih lagi diberikan kebaikan, masih lagi diberikan kesihatan untuk kita mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mukaddimah ini insya-Allah kita akan kongsikan ada satu kisah berdasarkan daripada sebuah hadis riwayat Imam Muslim tentang kisah seorang perempuan namanya Arwa bintu Uwais. Saya tak pasti sama ada pernah kongsi ataupun tidak di surau ni. Nah, baik insya-Allah. Kisah ini berlaku di zaman Khalifah Bani Umayyah, di mana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'id bin Zaid yang telah dituduh oleh seorang perempuan namanya Arwa binti Uwais. Saya tak pasti, kalau pernah kongsi boleh beritahulah insya-Allah. Baik, hadis daripada an Hisham bin Urwah an abihi anna Arwa bint Uwais idda'at ala Sa'id bin Zaid أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أرضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berdasarkan sebuah kisah yang berlaku di zaman Khalifah Bani Umayyah, yang mana ketika mana selepas zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kemudian muncul Khalifah Bani Umayyah, dan ketika itu berlaku satu kes fitnah ke atas seorang sahabat Sa'id bin Zaid. Sebelum itu tuan-tuan, siapakah Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid ini ialah al-'asharah mubasyiruna fil jannah, para sahabat 10 orang yang telah dijamin masuk ke syurga pada zaman ketika dia hidup lagi tuan-tuan. Nah, dan kemudiannya
ketika mana seorang perempuan Arwa binti Uwais, dia datang kepada seorang pemimpin, ketika itu namanya Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan. Lalu kata Arwa binti Uwais, wahai khalifah, bahwasanya idda'at ala Sa'id bin Zaid annahu akhadha syai'an min ardiha, bahwasanya ya wahai khalifah, Sa'id bin Zaid ini dia telah menzalimi aku, dia telah mengambil hak aku, yakni mengambil tanah aku. Nah, dan kemudian yang tuan-tuan dan puan-puan, kata Khalifah Marwan bin Hakam, kalau macam tu tak apa, kita panggil Sa'id bin Zaid, suruh datang kemukakan bukti yang bahawasanya dia ni tidak bersalah. Nah, Arwa binti Uwais ni dia datang fitnah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni seorang sahabat yang masih hidup lagi masa tu. Tak ramai yang hidup. Sa'id bin Zaid salah seorang yang hidup waktu tu. Nah, dan kemudiannya Sa'id bin Zaid datang jumpa dengan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Kata Khalifah Marwan bin Hakam, betulkah kamu ambil tanah Arwa binti Uwais ni? Sehingga kan benda ni tersebar di kalangan masyarakat ketika itu. Malu Sa'id bin Zaid ni sebagai seorang yang telah dijanjikan syurga. Lalu apabila datang Sa'id bin Zaid, kata kepada Khalifah Marwan, wahai Khalifah Marwan, takkanlah aku ni nak ambil harta haram daripada seorang perempuan, aku nak zalimi seorang perempuan, sedangkan aku pernah dengar apa yang Nabi SAW pesan dekat aku masa dulu. Nah, kata Khalifah Marwan, apa yang Nabi pesan kepada kamu? Nabi pesan bahawasanya man akhadha shibran minal ard zulman tuwiqahu ila sab'i ardin. Nabi kata kepada aku bahawasanya barang siapa yang mengambil tanah seorang manusia yang lain secara zalim, shibran, walaupun sejengkal tanah. Nah, katakanlah hari ini berlaku pergaduhan, orang duk berebut tanah, claim tanah dia, kita pun silap pergi tanam pokok durian rambutan di tanah dia, kemudian bergaduh. Nah, maka masa tu tidak ada pejabat tanah lagi, tuan-tuan. Khalifah Marwan kata, Sa'id bin Zaid kata kepada Khalifah Marwan, Nabi pesan dah dekat aku zaman dulu bahawasanya siapa-siapa yang menzalimi orang lain dengan cara mengambil tanah, walaupun bukan seekar, bukan 2 ekar, tetapi sejengkal tangan sahaja, tuwiqahu ila sab'i ardin, hukumannya nanti Allah Ta'ala akan benamkan manusia yang mengambil, menzalimi orang ni di hari akhirat kelak, 7 lapis tanah yang akan terbenam kepala dia nanti. Nah, lalu kata Khalifah Marwan bin Al-Hakam, la as'aluka bayyinatan, aku percaya ke hang, aku tidak akan tanya apa-apa dah lepas ni. Nah, dan kemudian yang benda ni tersebar. Bila benda ni tersebar, tuan-tuan, jatuhlah maruah seorang sahabat, jatuhlah maruah, fitnah lah maksudnya. Lah ni tuan-tuan, tambah ada Facebook, Instagram apa semua ni, kalau orang masukkan viral tu sekejap saja. Nah, cuma waktu tu tak ada Facebook je, tuan-tuan. Nah, dan kemudiannya Khalifah Marwan bin Hakam rasa kesian kepada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid dah tua dah waktu itu, tuan-tuan. Lalu dia mengangkat tangan di hadapan Arwa binti Uwais dan di hadapan Khalifah Marwan dan di hadapan beberapa ramai orang saksi. Dia kata, Allahumma in kanat kazibah, dalam hadis ni kata macam ni, ya Allah, sekiranya perempuan ini, yakni Arwa binti Uwais, dia menuduh aku, fa'ammi basaraha, ya Allah, butakan mata dia, waqtulha fi ardiha, matikan dia ya Allah di atas tanah yang telah dia tuduh aku. Ni doa seorang yang soleh ketika itu. Nah, doa Sa'id bin Zaid, dia kata, Allahumma in kanat kazibah, ya Allah, sekiranya perempuan tadi ni berdusta, fa'ammi basaraha, butakan mata dia, waqtulha fi ardiha, matikan dia nanti ya Allah di atas tanah yang telah dia fitnah aku. Arwa binti Uwais ni dia kata, aku tidak akan bersalah, aku menuduh memang yang bersalah adalah Sa'id bin Zaid. Kata riwayat hadis ini, tuan-tuan, apa yang kita nak ambil, fama matat hatta zahaba basaruha summa baina hiya tamshi fi ardiha. Kata perawi hadis ini, tidaklah Arwa binti Uwais itu meninggal dunia, melainkan dia meninggal di atas tanah yang telah dituduh Sa'id bin Zaid. Ini, tuan-tuan. Nah, dan kemudiannya kata hadis yang lain, sehingga kan Arwa binti Uwais ni sebelum meninggal dunia buta betul mata dia.
Berjalan ni raba jidal, yang dipanggil jidal, dinding. Jidal, dinding, raba dinding nak berjalan. Dan kemudiannya izwaqa'at fi hufratin famatat. Yang mana tanah tersebut telah dibuat telaga waktu tu, dia mati, meninggal dunia di dalam telaga yang dia tuduh, yang di atas tanah. Sa'id bin Zaid tadi, tuan-tuan. Ini tuan-tuan, hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan kepada kita ini satu perkara yang penting ialah jangan sesekali kita di atas dunia ni ada usaha untuk kita menzalimi orang lain. Dan yang keduanya, kita kena faham bahawasanya orang yang soleh ini, doanya ini tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pasal-pasal kita nak pergi fitnah orang, tak pasal-pasal kita tak jaga mulut kita, dan kemudiannya orang doa kepada Allah Ta'ala supaya beri balasan yang setimpal. Jadi macam Arwah binti Uwais ni, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, menjauhkan kita daripada sifat-sifat begini. Amin ya rabbal alamin. Itu tuan-tuan mukadimah kita pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ini tak silap saya lah kita bawa surah Al-Isra. Sempat ulas masa tu ayat pertama sahaja. Baik, tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang Allah ceritakan satu ayat sahaja pada awal permulaan surah Al-Isra ni. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan bawakan dan kita akan sambungkan perkongsian ilmu kita bermula daripada ayat 2 sehingga sampai mana yang kita sempat insya-Allah. Baik. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ayat yang kedua tu alla tattakhidhu min duni wakila, dan telah kami datang akan Musa itu kitab Taurat. Ayat ni nak cerita bahawasanya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, yang ini Al-Quran. Tetapi kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini Allah berikan kitab Taurat, yang mana kita pernah sebut dah sebelum ini bagaimana kaum Nabi Musa ini menolak kitab Taurat. Dia kata sami'na wa asaina, ketika mana Allah ugut mereka supaya beriman betul-betul dengan kitab Taurat. Allah kata khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Kalau kamu tak nak mengikut kitab Taurat, kamu tak nak dengar kitab Taurat, aku angkat bukit Tur Sina tersebut, aku hempas atas kepala kamu. Lalu jawapan kaum Bani Israel, qalu sami'na wa asaina, kami dengar wahai Musa, cuma kami tak mau ikut. Ni kitab Taurat yang telah diberikan kepada kaum Bani Israel, diturunkan kepada Nabi Musa AS, dan kami jadi akan dia hidayah bagi Bani Israel. Siapa Bani Israel kita nak cerita lepas ni sikit sebanyak. Moga Allah Subhanahu wa taala jadi ambil kitab Taurat ini berikan kepada Bani Israel, suruh dia beramal betul-betul dengan kitab Taurat tersebut. Bahawa jangan kamu ambil daripada lain aku itu perbuat wakil. Wahai Musa, setelah aku berikan kitab Taurat kepada kamu, ambil kitab Taurat ini, beramal betul-betul. Ingat, sampai bila-bila pun aku sahaja Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Serta kerajaan kepadanya melainkan kepada aku jua. Dan kemudian selepas kamu ambil wahai Nabi Musa, jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kemudiannya kamu ambil kitab Taurat ini, dakwah Bani Israel ini dengan cara kerja yang ikhlas. Sebagaimana hadis yang kita tahu sebelum ni tuan-tuan, nak bagi tahu kepada kita bahawasanya buat apa-apa atas dunia ni semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni hadis yang pernah kita sebut, tak silap saya, tentang 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tak bagi dia masuk ke dalam syurga. Antara yang pertama ialah golongan yang mati syahid, yang kedua alim qari, hafal Quran, dan yang ketiga orang kuat bersedekah amal jariah. Dan kemudian ketika mana naik di atas penimbang, nak timbang amalan tersebut, maka Allah kata kazabta, kamu ni penipu. Dulu kamu ni perang jalan Allah pun, zaman Nabi SAW pun
Kamu dulu perang pun bukan kerana Allah Ta'ala, dan kemudiannya kamu jadi alim, kamu baca Quran, solat siang malam, kamu ni bukan buat kerana Allah tapi saja nak riak, dan kemudiannya kamu bersedekah, kamu buat bukan kerana Allah, kamu buat kerana kamu nak tunjuk depan manusia lain, maka kamu ini kazabata, kamu ini berdusta. Sebab apa? Sebab tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam sebuah hadis lagi Nabi kata apa? Innahu la ya'tir rajulus saminul azim. Bahwasanya ada satu golongan lelaki, golongan manusia ni pada hari akhirat kelak, dia berjalan saminul azim, yakni dalam jalan yang keadaan yang bongkak, kepak dada lah. Kalau ayam serama ni tuan-tuan, kita letak atas meja, dia congek, orang Kelantan panggil. Dia kepak dada dia tu nak bagi dia kibas, kepak dia tu nak bagi nampak cantik. Maka ada juga satu golongan yang berada di hari akhirat kelak, dia berjalan dalam keadaan dia mengangkat dada, pakaiannya cantik, bodinya baik, cantik, tegap, semua macam orang main gym. Dan kemudiannya bila datang sahaja dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, naik atas mizan, tempat timbang amalan tersebut, selesai timbang-timbang, dia menganggap bahawasanya amalan dia semua diterima. Rupa-rupanya Nabi kata, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Solat dia, apa yang dia lakukan sebelum ni, semua bocor. Disebabkan apa? Tidak ikhlas. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Pada hari tersebut, dia rasa, dia ingatkan Allah terima amalan dia. Sebab tu dia rasa dia jalan macam tu. Rupa-rupanya naik atas mizan tersebut, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Timbang-timbang, berat amalannya itu tidak lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Nabi SAW kata macam itu. Maka di sini kita nak bagi tahu bahawasanya kita ambil Al-Quran ini amal sungguh-sungguh, buat apa yang berada di dalam agama Islam ini secara kerja dengan kerja ikhlas. Allah takdirkan kita jadi ahli jawatan kuasa surau, macam-macam cara lagi. Semua itu memanglah tidak bergaji berpuluh ribu, tetapi disitulah keikhlasan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Takut nanti diberikan banyak lagi rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah, dalam keadaan yang sama kita buat amal ibadah pun tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah letakkan kita dalam keadaan macam tu. Sebab tu ulama tasawuf, mereka berpegang bahawasanya kita jangan minta jawatan yang lebih-lebih. Kalau Allah takdirkan kepada kita ni kerja macam ni, kita pun duk merungut-rungut kepada Allah Ta'ala, itu tak berapa cantik. Baik. Ayat yang seterusnya, ayat ketiga. Zurriyata man hamalna ma'anuh. Hai anak cucu segala orang yang kami tanggung serta Nuh di atas bahtera. Saki-baki Bani Israel ini, mereka sebenarnya manusia ketika itu, kata para ulama, setelah dilanda banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan kemudiannya ramai manusia yang mati. Saki-baki Bani Israel ini bermula daripada yang berada di atas kapal bahtera Nabi Nuh, dan kemudiannya berkembang biak. Sekejap kita cerita tuan-tuan. Hendaklah kamu syukur kepada Allah dengan taat kepadanya seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, siapakah Bani Israel? Apa makna Bani Israel? Bani ini maksudnya anak lelaki, banat ini anak perempuan. Israel ini, kalau kita ambil takrif definisinya ini, Isra ini daripada perkataan alif, sin, ya, ra, asir, ataupun dua perkataan itu sama saja. Yang pertama maksudnya asra ini berjalan malam. Berjalan malam. Sebab itu dalam ayat yang pertama kita belajar baru ni tuan-tuan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah takdirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan Isra wal Mi'raj, dinamakan Isra wal Mi'raj kerana Isra itu berjalan pada waktu malam. Dan yang satu lagi, asra ini, asir ini yang bermaksud hamba tawanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Il dalam bahasanya dipanggil hamba tawanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kemudiannya ada juga definisi lain yang mengatakan asir ataupun asra ini sempena perjalanan Nabi Yaqub yang suka memulakan apa-apa aktivitinya pada waktu malam. Baik. Dan kemudian siapakah lagi Bani Israel ini? Dia ni adalah satu kelompok yang cukup istimewa. Tuan-tuan buka Al-Quran,
tuan-tuan cari perkataan Israel, berapa kali Allah ulang dalam Al-Quran? 41 kali. 41 kali Allah Ta'ala ulang perkataan Bani Israel dalam Al-Quran. Sehingga sekarang ni tuan-tuan, Yahudi ni, mereka ni tuan-tuan, berkembang cukup-cukup hebat. Allah Ta'ala muliakan dia pada ayat yang ke berapa ni tuan-tuan? Sekejap lagi kita akan sentuh. Nah, ayat yang ke-6 ni, wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Dalam jumlah mereka yang sikit, tuan-tuan type lah dekat Google, berapa banyakkah kaum Yahudi yang ada populasinya sekarang tuan-tuan? Berapa juta? Kalau nak dibandingkan dengan orang-orang Islam yang lain, cukup banyak lagi orang Islam. Tapi mereka boleh kontrol bisnes ataupun boleh kontrol ekonomi dunia. Sebab apa? Memang Allah kurniakan kepada mereka, wa amdannakum bi amwalin wa banin, dengan harta yang cukup banyak. Ini memang Allah takdirkan kepada mereka. Tapi Allah takdirkan macam tu sebagai satu ujian. Maka dengan ujian tersebut, dia rasa dia hebat, dia rasa dia ni Nabi pun ramai di kalangan dia. Nabi ni 12 orang daripada kalangan Bani Israel. Baik. Dan kemudiannya keturunan Bani Israel ini berkembang biak daripada Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim sendiri dia berkahwin dengan Sarah. Dan kemudiannya yang kita tahu cerita sebelum ni tuan-tuan, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah dan kemudiannya menunggu zuriat yang cukup lama. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji mereka dengan tak ada zuriat sampai ke tua. Nah, lalu Sarah mencadangkan, abang ambillah Hajar sebagai isteri kamu. Hajar ketika itu siapa tuan-tuan? Ialah hambanya. Nah, lalu berkahwinlah atas perkenan si isteri ini. Sarah berkenan untuk cadangkan Hajar kahwin dengan suaminya kerana nak dapat anak, maka berkahwinlah Ibrahim dengan Hajar. Lalu Allah kurniakan melalui perkahwinan Ibrahim dengan Hajar ini seorang anak namanya Ismail. Ismail ini tuan-tuan, Nabi Ismail ini dia berkembang di tanah Mekah. Kenapa? Salah satu faktornya ialah kerana Sarah, Allah Ta'ala ni nak jauhkan mereka daripada sifat perbalahan, lalu diutuskan kepada Nabi Ibrahim bawa Hajar dan juga Ismail ke tanah kering kontang yang dinamakan Makkatul Mukarramah sehingga sekarang tuan-tuan. Nah, maka di situlah berkembang pula biak sehingga kan ke Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa jealous orang perempuan tu biasa. Nah, dan kemudiannya Allah Ta'ala berikan kepada Sarah ini dan juga Ibrahim seorang anak dalam usia yang lewat. Siapakah nama anaknya? Ishak. Sebab itulah Nabi Ishak inilah bermulanya anaknya nama Nabi Yaqub. Anak kepada Nabi Yaqub ini ada 12 orang anak. Semuanya dari kalangan kaum Bani Israel yang berpusatkan di Syam ataupun Palestin ini tuan-tuan. Maka disitulah Nabi ramai yang diutuskan kepada Bani Israel. Allah Ta'ala special mereka berbanding dengan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun perkembangan salasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dan kemudiannya sampai ke Ismail, Ibrahim, macam tu je. Tetapi berbeza dengan Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Sulaiman, Daud, Yahya, Zakaria. Semua ini Nabi berkembang di kalangan kaum Bani Israel. Sebab itu mereka salah satunya tak nak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bukan daripada kalangan Nabi kaum Bani Israel. Mereka tidak mahu menerima. Nah, dan kemudiannya apabila Allah Ta'ala takdirkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Sarah ini dalam usia yang lewat dapat seorang anak nama Ishak, situlah berkembangnya di tempat Hebron. Orang panggil Hebron kalau bahasa orang putihnya. Tapi kalau orang tanya Palestin, orang Islam Palestin, dia tak panggil bumi Palestin, daerah dia tu adalah daerah Hebron, dipanggil Khalilullah, dipanggil bumi kekasih Allah. Kalau orang putih dipanggil Hebron dekat situ. Baik. Dan di antara juga Nabi di kaum Bani Israel ialah Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub. Yang kita dengar cerita yang Nabi Yaqub ini buta biji mata, tuan-tuan. Buta biji mata sebab apa? Adik-beradik dia yang lain semua pergi buang Nabi Yusuf. Lepas tu dia orang lepas buang dalam surah Yusuf, tuan-tuan balik cuba cari balik, cuba tadabbur balik. Mereka buang Nabi Yusuf, sebenarnya tak nak buang, sebenarnya nak bunuh. Sebab apa? Iri hati. Inna abana lafi dhalalin mubin. Dia kata, abang-abang sekalian, kita tengok abah ni sayang sungguh dekat Nabi Yaqub lah, maksudnya Nabi Yaqub, abah ni sayang sungguh kat Nabi Yusuf, sehingga kan kita ni Allah tak, abah tak sayang pun kat kita. Kata seorang adik, abang dia kata, uqtulu Yusuf, bunuh je Yusuf ni, tak apa, kita bunuh je. Kata abang dia seorang, Bunyamin, jangan bunuh, kita ambil dia, kita buang dalam telaga, nanti dia orang akan ambil dia untuk belah, tak apalah. Lalu mereka pun merancang tipu jahat tersebut, pergi jumpa dengan Nabi Yaqub. Abah, kami nak pergi memburu, kami bawa dia, kami jaga elok-elok, dan kemudiannya nanti jangan risau abah. Lalu mereka buang betul-betul, mereka bunuh seekor binatang dan kemudian melumurkan darah kepada baju. Ini strategi mereka, strategi adik-beradik Nabi Yusuf. Melumurkan darah kepada baju Nabi Yusuf tersebut dan kemudian bawa kepada abah. Ini abah, kami silap, kami minta maaf abah. Fa'akalahu dhi'b. Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Sedangkan tidak, tuan-tuan. Menangis Nabi Yusuf ni, Nabi Yaqub ini, sehingga kan buta mata dia. Sebab tu Piramli ambil cerita ibu mertua aku, tuan-tuan. Ibu mertua aku. Tak ada usaha sajalah kan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Walaupun tipu jahat, rancangan jahat manusia ini berlaku, wa makaru wa makarallah, Allah Ta'ala itu lebih mengetahui apa yang Allah nak selamatkan manusia tersebut. Lalu kalau kita tengok balik cerita Nabi Yusuf ni, datang rombongan perniagaan berti dekat telaga yang telah Nabi Yusuf kena buang tu, ambil Nabi Yusuf, bawa balik ke bumi Mesir, dibela, dipelihara. Nabi Yusuf ni diberikan dengan kecantikan yang cukup-cukup rupa parah yang Allah bagi, cukup-cukup cantik. Dan kemudian pula ujian wanita pula kepada Nabi Yusuf ni, para nabi ni. Ujian wanita kepada Nabi Yusuf dengan seorang Imra'atil Aziz yang telah menggoda Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tuan-tuan buka cerita Nabi Yusuf sendiri, cukup hebat, tuan-tuan. Sehingga kan apa dah ayat dia tu? Qala ma'azallah, kata Nabi Yusuf ketika Imra'atil Aziz panggil dia, marilah jom kita bersama-sama. Suami dia tak ada. Pembesar Mesir, kata Nabi Yusuf, qala ma'azallah, aku takut kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Yusuf waktu tu ketika muda, umur muda, innahu rabbi ahsana maswai, dikarenakan Nabi Yusuf menolak ajakan Imra'atil Aziz, dia pula dipitnah oleh Imra'atil Aziz tadi. Dia Imra'atil Aziz tadi, perempuan tadi tu, dia kata dekat suami dia, abang, Nabi Yusuf ini dia telah nak cuba menggoda aku, padahal dia nak menggoda Nabi Yusuf. Sebab itu Nabi Yusuf cakap, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, aku lebih suka berada di dalam penjara berbanding duduk di luar. Orang tanya, Ustaz, handsome kau Nabi Yusuf ni? Handsome betul Ustaz, kau. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam Al-Quran kata, sehingga kan handsome-nya Nabi Yusuf ini berjalan di hadapan para wanita Mesir. Mereka ni, tuan-tuan, wanita Mesir ketika itu memegang pisau. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Sedang pegang pisau, tengok Nabi Yusuf terpotong, wa qatta'na aydiyahun. Ini Al-Quran cerita. Terpotong jarinya, berdarah tak perasan. Khusyuknya melihat kecantikan Nabi Yusuf. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Lalu mereka mengatakan, ini malaikat ke manusia? Sampai rupa parah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu, dia terpotong jari pun tak perasan berdarah, tuan-tuan. Macam kita ni, tuan-tuan, perhati-perhatilah abang duduk kat luar rumah tu, kadang-kadang duduk pegang pisau, duduk koyak buah pelam petang-petang tu, kita lalu perempuan pisau berdarah tak perasan tu dia tu. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sebanyak tentang Bani Israel. Alasan dia tak mau terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan Nabi Muhammad ini bukan dari kalangan nabi kaum Bani Israel. Allah, sekejap je. Insya dah. Azan dulu kah? Teruskan boleh? Teruskan. Baik, sikit lagi dah. Baik. Lalu kita masuk lagi sekali.
apakah masalah sebenarnya Bani Israel sehingga kan dia disifatkan sebagai satu kelompok yang cukup-cukup degil ataupun keras kepala. Yang pertama sekali ialah keras kepala lah. Kalau kita buka muka surat yang ke muka surat yang ke-8, tuan-tuan tengok bawah sekali tu, muka surat 8. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Dia challenge Nabi Musa ketika mana Nabi Musa kata, jom ikut aku, kita beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu kata satu golongan kaum Bani Israel ni kata, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak mahu beriman selagi mana engkau menunjukkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hatta narallaha jahra. Sehingga kami nampak Allah Taala, masa tu baru kami beriman. Dia challenge Nabi Musa. Nabi Musa ni dia nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menunjukkan diri Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi apa dekat mereka yang challenge Nabi Musa? Fa akhadhatkumus sa'iqah. Ketika mereka berada di atas bukit tersebut, Allah turunkan petir kepada mereka, sa'iqah, mati bergelimpangan semua. Sedangkan yang kena tu separuh saja, yang lain tak mati. Wa antum tanzurun, sedangkan yang lain melihat keadaan tersebut. Tapi yang lain tu beriman tak beriman, tuan-tuan. Allah sampai tahap macam tu. Jangan tuan-tuan, ada lagi manusia yang jenis macam tu. Dia tahu dah, Al-Quran itu benar, solat itu benar, mati itu benar, agama Islam itu benar. Tapi dia pula yang murtad. Ni tuan-tuan, ni bahaya. Dan yang keduanya, orang Bani Israel ini dia golongan yang banyak soal, banyak songeh lah orang kata, banyak songeh. Ketika mana dalam muka surat yang ke-10 Allah cerita ayat bawah-bawah juga, tuan-tuan. Surah Al-Baqarah ini maksudnya lembu betina. Lembu betina. Allah cerita, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ketika mana berlaku satu isu, ada orang mati di zaman Nabi Musa. Lalu mereka ni jadi berbalah lah, sebabkan mati tu tak tahu siapa pembunuh. Jadi panggillah Nabi Musa untuk selesaikan. Ni tuan-tuan, benci-benci pun panggil juga. Macam sekarang tuan-tuan, apa tak kata dekat JK Masjid, apalah haji ni apa semua, rumah dia, adik-beradik dia mati, panggil tu imam juga, mai datang. Dan Nabi Musa dia panggil Nabi Musa untuk selesaikan isu tersebut. Lalu Allah Ta'ala suruh Musa pergi, Nabi Musa pergi ke sana, dan Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Musa, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Nak selesaikan masalah, nak tahu siapakah pembunuh sebenarnya. Macam detektif Conan. Siapakah pembunuh sebenarnya? Engkau suruh Bani Israel itu sembelih lembu. Sebab apa tuan-tuan suruh sembelih lembu? Sebab dia orang sembah lembu dulu. Dia orang jadikan satu patung al-ijla, sembah lembu, Musa Samiri yang pernah kita sebut. Dijadikan patung dan kemudian disembah patung tersebut. Allah Ta'ala nak menganjing lah, orang kata nak mengejek lah, suruh sembelih lembu yang mereka sembah sebelum ni. Ambillah seekor lembu untuk sembah. Ketika mana Nabi Musa kata macam tu dekat mereka, kata Bani Israel, qalu atattakhiduna huzwa. Musa, kalau yang buruk bukan macam tu. Main-main cakap betul-betul lah. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, betul lah ni, sembelih seekor lembu. Kemudian ambil mana-mana bahagian daripada lembu tersebut, pukul mayat tadi, dia akan bangun dan bagi tahu siapakah pembunuh sebenarnya. Habis sekarang tak berlaku lah, itu syariat di zaman Nabi Musa. Kata Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada sifat bodoh macam apa. Lalu setelah Nabi Musa suruh macam tu, Bani Israel tak buat. Dia nak cari jalan penyelesaian, dia tak buat. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Hari kedua dia datang jumpa Nabi Musa. Dia kata, Nabi Musa, kami tak berapa jelas lah dengan macam mana nak selesaikan masalah ni. Macam mana pula dengan lembu tersebut? Takkan kami nak ambil tangkap macam tu pula? Daripada Allah tak menetapkan syarat apa-apa, jadi ketat pula syarat. Apa syarat tersebut? Qala innahu yaqulu inna baqaratul la faritu wala bikrun awanun baina zalik. Ambil lembu yang tidaklah terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tadi suruh sembelih lembu je, tapi mai pula esok nak cuba challenge pula, nak banyak songeh sangat, rupanya suruh cari lembu, spesifikkan sifat-sifat lembu tersebut pula. Kemudian mereka tak buat. Kemudian datang balik
beberapa hari selepas tu. Tanya pula Nabi Musa, kami tak jelas lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Syarat yang kedua lepas hangpa tanya banyak-banyak, tak buat pun. Tanya banyak-banyak, safra, cari pula lembu yang warna kuning keemasan. Kuning ni yang nampak cantik bila tengok. Tak buat juga tuan-tuan. Seterusnya mari pula, Musa, nak buat macam mana ni? Nak ngejek Musa. Dan seterusnya datang pula mereka. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Kami ni tashabbuh, yakni kami ni rasa tak tahu nak buat macam mana lagi lah. Nah, kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qala innahu yaqul qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul al. Lembu tadi kau tak boleh cari lembu yang orang ambil buat bajak sawah apa semua. Jadi macam tu pula. Faf'alu ma tu'marun. Baru mereka nak buat. Bila nak buat macam tu, rupanya selesai betul masalah. Sebab itu dia ni banyak songeh, banyak mempersoalkan benda yang tidak berfaedah. Sebab itu bahayanya sifat-sifat ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel juga pernah dihidangkan pernah mereka minta kepada Nabi untuk nak rasa makanan-makanan syurga. Al-man was-salwa. Man maksudnya manis-manisan. Was-salwa ini burung puyuh yang daripada syurga. Para ulama menafsirkan maksud tersebut. Sampai ke tahap macam tu mereka ni dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali semula kepada ayat tadi. Zurriyatan man hamalna ma'anuh. Hai anak cucu segala orang yang kami tanggung serta Nuh atas bahtera, hendaklah kamu syukur Allah dengan taat kepadanya seperti Nuh. Allah cerita pada ayat yang ketiga ini, zurriyatan man hamalna ma'anuh. Allah petik Nabi Nuh pula. Innahu kana 'abdan syakura. Bahawasa Nuh itu ia hamba kami yang banyak syukur bagi kami pada segala kelakuannya. Allah Ta'ala kata macam tu. Nabi Nuh ini orang yang sangat-sangat bersyukur. Inna 'abdan syakura. Orang yang paling banyak bersyukur. Sebab apa tuan-tuan? Nabi Nuh, kita tahu kisahnya bagaimana dakwahnya ditolak oleh kaum dia sendiri. Allah Ta'ala suruh perintah kepada dia, suruh buat bahtera di atas padang pasir yang kering kontang. Kalau fikir logik tuan-tuan, memang kita akan cakap gila. Sampai kaumnya datang di sana berak atas tempat bahtera tersebut. Banyak cerita. Sampai kaum dia ni datang hari-hari duduk mengejek Nabi Nuh, kata hang ni gila apa semua. Sedangkan Nabi Nuh ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat bahtera tersebut. Siapa orang terdekat yang paling melawan dia? Siapa? Anak dan isterinya. Allah cerita pada juzuk 12 tuan-tuan, bagaimana keadaan air tu sudah terpancar daripada muka bumi ni, banjir dah nak start dah ketika tu. Anak dia yang lelaki ni, Nabi Nuh sayang anak dia ni. Nabi Nuh ajak anak dia suruh naik atas bahtera. Dia tak mahu, dia kata ayah dia ni gila. Ayah dia ni gila. Dan kemudiannya dia naik ke atas satu bukit tersebut. Nabi Nuh pergi pula jumpa anak dia sekali lagi. Kata, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku yang kusayang. Ya bunayya, perkataan yang paling cantik, wahai anakku yang kusayang. Datang naik atas bahtera, nescaya kau selamat. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Jangan duduk dengan orang lain kafir, kau tak selamat. Kata anaknya, qala wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tak mau ambil tahu pasal hang, wahai ayahku. Aku duduk atas bukit ni, aku akan selamat, jangan risau, dia kata. Lalu Nabi Nuh kata, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Hari ini tidak ada orang pun yang boleh menyelamatkan kamu, wahai anakku. Rupanya tenggelam betul anaknya. Sebab itulah Allah Ta'ala sifatkan Nabi Nuh ini orang yang abdan syakura, cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat, dua ayat kita sempat. InsyaAllah kita sambung wa qadaina ila bani Israel ini pada pertemuan yang akan datang, yang mengisahkan tentang kesalahan yang berlaku oleh Bani Israel
mereka membunuh nabi-nabi yang telah diutuskan kepada mereka sendiri. Tuan-tuan, balik nanti cuba study sikit-sikit tuan-tuan. Bagaimana Nabi Zakaria, Nabi Yahya, walaupun riwayat ini tidak berapa tepat, tetapi para ulama banyak mengisahkan tentang hadis ini, tentang Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel sendiri. Mereka yang membunuh. Ada satu kisah yang mengatakan Nabi Zakaria ini digergaji oleh Bani Israel, sembunyi daripada pokok, dan kemudian datang golongan kaum Bani Israel, mereka gergaji pokok tersebut. Ini ada dikisahkan dalam beberapa kisah dalam tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Baik, insya-Allah kita jumpa pada masa yang akan datang. Ya. Macam mana? Mereka ini orang kafir, mereka mesti bawa mereka ini daripada Bani Israel. Jadi saya nak tanya dengan Ustaz, setakat yang saya tahu sekarang ni, keturunan Melayu ada sekarang ni daripada Bani mana? Baik, terima kasih Tuan atas persoalan tersebut. Saya kalau sejarah Melayu ni bukan kita tak tahu, cuma nak kepastiannya tu belum tahu lah, insya-Allah. Saya bukan daripada orang yang tahulah bab tu. Tapi tak silap pembacaan saya selama ni tuan-tuan, Bani Tamim gitu. Tamim tu dah cerita lama tu. Baik. Terima kasih atas soalan. Tak apa. InsyaAllah kita akan cari dan juga kita akan jawab pada masa yang akan datang. Terima kasih, saya minta maaf tak boleh menjawab. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan kesempatan pendengaran untuk berkongsi sama-sama pada malam ini. Saya mohon maaf segala kekurangan. InsyaAllah kita pada masa akan datang kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.